Mengenai perkembangan diri manusia lah. Diri manusia itu sendiri. Sebab kalau kita tidak faham mengenai diri kita, semua perkara jadi tidak jadi. Walaupun katakan kerajaan mempunyai dasar yang baik, dasar-dasar yang baik, tapi kalau diri kita tidak dapat ikut dasar-dasar kerajaan ini, maka kita juga akan hanyut dan sesat dalam hidup kita sendiri. Betul ni, Charlie. Locik. Bagi dua. Dua orang pakai. Dua ya? Dua yang sore. Pak ya. Pak ya semua. Okey, boleh apa? Dan ini kalau kita lihat misalnya pendidikan itu sendiri. Pendidikan di negara kita memang cukup baik. Tapi diri kita, adakah diri kita boleh ikut sistem pendidikan kita? Itu di masalah. Jadi orang yang bertanggungjawab dalam soal pembentukan sasiah diri kita ni, pada peringkat awal memang ibu bapa kita lah. Ibu bapa kita masa kita bayi lagi, sebenarnya dalam kandungan lagi ibu kita sudah mendodoikan kita, sudah menggosok-gosok kita, sudah membelai kita, menjaga makan minum supaya kita dalam kandungan jadi sihat. Tapi lepas dilahirkan, ibu bapa kita kadang-kadang sibuk dengan kerja dan sebagainya. Dia letak je kita di rumah pengasuh. Di rumah pengasuh yang jaga tadika dan sebagainya, sehingga kita masuk darjah 1. Ini aspek pembinaan diri ini memang ditekankan oleh ahli-ahli falsafah kita dari dulu lagi lah, termasuk ulama-ulama kita sentiasa mengambil ayat-ayat Al-Quran dan hadis sejarah Nabi, kisah-kisah Nabi diceritakan kepada kita supaya kita dapat ikut contoh-contoh teladan yang baik. Jadi bila mari zaman moden, mari pendidikan moden, mari dengan suasana moden, kita mula belajar diri kita berdasarkan pengalaman kita dengan persekitaran kita, rakan sebaya dan sebagainya. Ini yang menjadi masalah. Bila kita ada sahabat sebagainya, sahabat-sahabat mempengaruhi kita, kehidupan, cabaran di kota, di desa, ini semua tak sama. Ia mempengaruhi diri kita. Jadi inilah perkara yang sangat kita perlu beri perhatian, iaitu perkembangan diri kita sendiri. Di dalam agama kita, Islam, banyak menekankan tentang diri ini. Kita sentiasa diminta bertanya, dari mana kita datang, siapa kita, apa tugas kita di dunia, dan ke mana kita akan kembali. Dan ini perkara yang sentiasa diulang-ulang oleh para pendidik kita, ataupun oleh para motivator, termasuk ulama. Ini perkara asas yang perlu kita fahami. Tapi dalam soal yang sama juga, kita mesti fikirkan tentang kemahiran.
kemahiran hidup kita. Kita mesti fikirkan tentang sains dan teknologi. Kerana ini semua dapat membantu kita meningkatkan kekuatan kita untuk hidup. Misalnya perkembangan sains dan teknologi telah banyak membantu kita untuk membuat perubahan-perubahan dari segi ekonomi dan sebagainya. Kalau dulu kita lebih pada ekonomi tradisional dengan mengguna kerbau dan sebagainya, tapi sekarang dia semakin moden, semakin mudah. Cuma dalam usaha ini kita kena fikir dari segi politik. Politik juga kita kena fikir. Sebab dasar pemerintahan ini ditentukan oleh politik. Jadi kita tidak mahu sebagai masyarakat Malaysia hari ini kita menjadi ketinggalan kerana faktor politik, faktor kepimpinan politik yang tidak dapat memahami persoalan-persoalan asas ini. Sebab kita semakin ramai, penduduk semakin ramai, keperluan semakin meningkat. Jadi kita haraplah para ahli politik kita lebih bertanggungjawab, lebih memahami perancangan masa depan dan perancangan dasar dan sebagainya seperti yang saya sebut tadi. Ia mesti kembali kepada diri kita. Sebab itu saya sangat menekankan pendidikan di sekolah kita. Yang saya lihat sekarang ini di sekolah-sekolah pun kita tidak begitu banyak menekankan tentang pembacaan anak-anak kita. Kita menekankan tentang CJ, kita menekankan tentang peperiksaan, sehingga aktiviti-aktiviti membaca di kalangan kanak-kanak kita sangat-sangat kita abaikan. Saya rasa Kementerian Pendidikan harus mengeluarkan bajet yang lebih besar untuk membeli buku yang menekankan aspek perkembangan yang saya sebut tadi, terutama perkembangan diri. Perkembangan diri ini seperti yang saya sebut tadi banyak dalam bahan-bahan bacaan sastra sebenarnya. Misalnya syair Perahu Hamzah Fansuri, dia banyak menyentuh tentang diri manusia, asal-usul manusia. Dan syair ni sepatutnya ada di semua dinding-dinding sekolah. Di dinding-dinding sekolah ada sajak ni, syair ni. Dan begitu juga ada syair-syair moden pada hari ini, selain pada sajak Usman Awal. Kita ada ramai lagi penyair-penyair yang bahan-bahan bacaannya perlu dibaca oleh pihak sekolah. Barulah kita dapat melahirkan pemimpin yang baik. Jadi pemimpin yang baik ni datang dari rakyat yang baik. Negara yang maju datang dari rakyat yang berilmu. Kita tidak lihat negara Jepun, Korea dan sebagainya ni, rakyat dia maju kerana mereka ada ilmu. China sekarang tidak sama dengan China masa lampau, masa dulu. Ini yang penting.
Dan kita lihat dan sangat sedih melihat banyak negara-negara Islam seperti Kazakhstan, seperti banyak Afghanistan dan sebagainya, kini seperti kehilangan arah, kehilangan tujuan. Mereka berperang sesama sendiri. Palestin ditindas. Dan ini antara perkara-perkara yang kita kena fikir sebagai rakyat Malaysia. Kita kena kembali menjadi masyarakat ilmu, masyarakat inovatif, kembali menjadi masyarakat yang faham ala tuju hidup kita. Sekian, terima kasih.